jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak-bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Sabda Lau azinallahu lis-samawati wal ard an yatakallama labasyarta lin-nasi man shoma ramadhana bil jannati. Nabi kata kalaulah Allah Ta'ala izin kepada langit bumi ni bercakap dengan manusia, nah, boleh kecek kita. Hello, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, kecek kita. Langit bumi ni kalau diizin kecek dengan manusia, pasti langit bumi ni akan beri berita gembira kepada mana-mana orang yang berpuasa dengan bulan Ramadan. Allah Ta'ala janji syurga pada dia. Nah, maka tak ada syok lagi-lagilah kita ni. Nah, kalau malam mari tarawih hak sunat, hak wajib, tentu dah kita kena buat. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamal lailihi tatawwu'an. Dan kita masih lagi berada di awal Ramadan. Malam ni malam yang ke-10. Malam yang ke-9, 10. Hari ke-9 kita puasa dah. Malam yang ke-10 lah kita qiyamul Ramadan. Yang mana masih lagi termasuk di dalam hadis Nabi SAW, awaluha rahmah. Awal-awal Ramadan ni rahmah. Ay rahmatun khasatun minallah. Rahmat yang khusus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala limpah kurniakan kepada mana-mana orang yang berada pada awal-awal bulan Ramadan. Bila sebut kata rahmat ni, malam ni nyambung wak mari satu kitab namanya Al-Mawa'izul Usfuriyah. Peringatan-peringatan yang dibangsakan pada burung pipit, burung kecil, burung halus. Nah, dikarang oleh Imam Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Dalam kitab ni dia hipung Al-Arba'in, mana 40 hadis. Arba'in minal ahaditsin nabawiyyati. 40 daripada hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok sikitlah, baca habis ni dapat sahur tak habis lagi kita tengok hadis yang kedua. Kata dianya al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Ini bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kan, al-fajirur raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal 'abidil muqanniti. Nabi kata al-fajir. Al-fajir maknanya orang jahat. Nah, orang buat kerja dosa, orang buat maksiat. Orang jahat lah, orang tolol, orang bengong. Walau dia tolol, dia bengong pun, tapi dia ni ar-raji rahmatallahi ta'ala. Berharap dia akan rahmat Allah Ta'ala. Tak putus asa daripada rahmat Allah. Mana-mana tiap kali buat maksiat, dia taubat. Pahwak pula, taubat pula. Pahwak pula, taubat pula. Sampai bila? Sampai mati. Itu mana dia? Al-fajir, orang jahat, orang tolol, orang bengong, tapi ar-raji rahmatallahi. Yang berharap, tak putus harap dia dengan rahmat Allah. Dan memang Allah Ta'ala tak bagi kita putus asa daripada rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, hei hamba-hambaku, yang mana-mana yang telah melampaui batas di atas diri mereka dengan mengerjakan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sebab rahmati wasi'at wa sabaqat 'anil ghadabi. Karena rahmatku, kata Allah, sangat luas dan terdahulu daripada marah aku. Tuhan marah, ya marah. Tapi rahmat Tuhan lebih aula daripada kemarahan Tuhan. Itu. Nah, jangan kata Tuhan tak marah lah. Sudah, marah juga. Tapi rahmat Tuhan lebih luas dan lebih terdahulu daripada murka, marah, murih Tuhan. Nabi kata orang yang buat kerja dosa, maksiat, orang tolol, orang jahat, tapi dia tak putus asa daripada rahmat Allah ni, aqrabu ilallahi ta'ala, lebih dekat dia dengan Allah Ta'ala
minal 'abidil muqniti, berbanding daripada hamba yang kuat wa amal ibadat, rajin wa amal ibadat, hingga orang panggil abid. For kita ni bukan abid lah, lah pekat abid. Nah, kita ni kelas-kelas biasa-biasa lah. Nah, tu dah lapar pendek-pendek pula tu kita dah tu ni. Kita bukan abid. Nah, abid ni orang rajin sungguh buat amal ibadat. Kalau tarawih tu lebih pada 20. Nah, 40, 100 rakaat. Tak ada hak kadang-kadang. Semaya sungguh-sungguh. Itu tu abid tu. Nah. Tapi walaupun dia kuat wa amal ibadat, tapi dia ni al-muqnit. Apa orang muqnit? Orang yang berputus daripada rahmat Allah. Sama ada dia sendiri putus daripada rahmat Allah, atau dia mengutus orang lain daripada rahmat Allah. Nah itu. Dia sendiri putus daripada rahmat Allah kenapa? Kerana barangkali selama ni dia duduk beriktimad, berpegang hati dia di atas amalan-amalan ibadat dia. Dia orang jemaah surga tak lah boleh maksiat ada. Kita orang ustaz, orang tak syekh, orang mengaji rajin, ngajar rajin, zikir rajin, baca Quran kuat, tak boleh buat maksiat. Di zaman itu dia bergantung dengan amal dia. Tiba-tiba bila dia terjatuh di dalam buat dosa, maka dia polerak habis. Sia-sia selama ni aku duduk semaya. Buat juga maksiat. Malas semaya dah aku ni. Itu. Nah, sebagaimana kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari, min alamati i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Setengah daripada tanda-tanda orang yang hatinya tu berpaut, berpegang dengan amal dia. Bukan pegang dengan Tuhan dah. Kalau kita pegang dengan Tuhan, maka kita tu ada tanggungjawab sebagai hamba Tuhan tu Tuhan kita. Kita sebagai hamba dia. Mana kalau kita pegang dengan Tuhan, bila Tuhan beri nikmat kita boleh buat amal ibadat taat, maka tanggungjawab kita syukur. Gitu lah. Nah, yang duk rasa hebat nalai aku dia ni. Tak ada orang kapun ni supaya aku semaya ni. Nah, zikir baca Quran banyak ada berat tu. Syukur. Nah, mana nampak tu daripada Allah, nyata di kita kembali kepada Allah. Bila kita terjatuh dalam maksiat, tanggungjawab kita taubat. Bila kita diberi nikmat, maka kita disuruh takwa Allah. Anak beringat sumber daripada mana halal ke haram, nak belanja ke mana halal ke haram. Nah, apabila kita jatuh di dalam bala susah, masyaqqah, payah, maka disuruh kita sabar. Tinggi lagi redha. Tinggi lagi taslim. Ini orang yang berpegang dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang itu berpegang dengan amal dia yang boleh menyelamatkan dia daripada neraka. Amal dia yang kemah keming sekali. Nah, tak mungkin dia buat dosa. Sebab apa? Dia kuat amal ibadat. Tiba-tiba, nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Kurang dia berharap pada rahmat Allah, ataupun putus dulu daripada rahmat Allah ketika mana adanya kegelinciran. Apa? Dia melakukan maksiat. Itu satu. Sama ada dia putus asa daripada rahmat Allah, atau dengan makna dia putus ke orang lain daripada rahmat Allah. Oleh kerana dia kuat buat amal ibadat ni kan. Dia tengok surah Abdul Rahman bin Auf ni semayalah pekat ada lagi waktu pekat balik awal ni. Nah, dia pandai remeh ke orang. Dia pandai lekeh. Pokok ahli neraka belaka tu. Sudah. Macam neraka tu apa dia punya ni. Tu. Itu juga orang panggil muqnit. Apa? Orang yang memutuskan orang lain daripada rahmat Allah. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, qala akhbarana an Zaid bin Aslama. Berkata Abdullah bin Mas'ud mengkhabar akan kami daripada Zaid bin Aslam. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, anna rajulan kana fil umamil madiyati. Bahwasanya ada satu orang laki-laki, dia ni setengah daripada umat Nabi-Nabi dulu. Nah, Bani Israel ke apa tak tahulah, Nabi-Nabi dulu. Jadi ni cerita Sayyidina Umar. Walaupun Sayyidina Umar yang cerita, takkan Sayyidina Umar nak reka sendiri. Nah, tentu-tentu dah apa Sayyidina Umar cerita ni datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan.
Jangan kita jahat ada. Ini cerita Sayyidina Umar. Ini mari mana tahu rekod mari mana. Jangan. Sayyidina Umar tu siapa dia? Sahabat Nabi kan? Nah, hak Nabi kata ikutlah dua orang kemudian daripada aku, Abu Bakar dengan Umar. Kalau ada lagi Nabi selepas aku, maka Umar lah hak layaknya seperti Harun dengan Musa. Nah, ja'alallahu ala lisani Umar haqqan. Allah menjadikan di atas lidah Sayyidina Umar ni kebenaran. Tiba-tiba orang lain ni kalau mari daripada Umar kata, bukan Nabi ni hak Umar. Nah, dia mau sembahyang tarawih apa kat? 20. 20 hak Umar. Ni hak lapar ni hak Nabi. Jadi hebat dia pada Sayyidina Umar weh. Nah, jadi dia hidup sampai 20 22 kena covid duk pakai tutup muka ni lebih hebat dia pada Sayyidina Umar. Ya pelik orang lain ni dia ni. Tu jenis orang tak sedar diri ni. Nah, Sayyidina Umar tu tak kira dia buat benda hak Nabi tak buat. Betul tak? Tu hak dia buat tarawih. Ibu ramai-ramai solat tu Imam Ubay bin Ka'ab. Hak tu je hak dia rekodnya. Hak 20 Ka'ab bukan dia rekod. Nah, hak himpu solat tu Imam dengan ramai-ramai jemaah ni solat tu Imam start daripada 1 Ramadan sampai habis Ramadan. Hak tu hak dia rekod. Zaman Nabi tak buat gitu sebab apa? Sebab Nabi bimbang takut turun wahyu wajib semaya tarawih tiap malam Ramadan. Aku gerah kita orang malah belakang-belakang. Nah, sebab wahyu boleh turun bila-bila masa Nabi itu. Gak Sayyidina Umar bukan Nabi. Nak wahyu turun apa? Nah, maka Sayyidina Umar rekod pun himpun semua jemaah satu orang tu imam. Maka hak nama Umar tu nikmatu bid'atu hadhihi. Hak himpun seorang tu imam satu jemaah. Hak tu hak nikmatu bid'atu hadhihi. Hak 20 Ka'ab bukan nikmatu bid'atu hadhihi, memang hak Nabi dah. Hak Nabi buat kadang-kadang 13 Ka'ab, kadang-kadang 20 Ka'ab, kadang-kadang 40 Ka'ab. Kata Al-Hafiz Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik hak kerja yang walaknya tengok. Mana? 20, 40 banyak sangat. 13 sikit sangat. Hak 20 tu hak tengah-tengah. Tengok. Mari orang lain ni kata, hak 20 ni hak Umar. Nah, lapar ni hak Nabi. Pelik. Nabi dengan Umar mana hebat? Iwak tanding tu pula. Tentu-tentulah Nabi hebat pada Umar. Tak ada gaya Umar lebih hebat pada Nabi. Nabi lihat mana? Hak Nabi ke hak Umar? Berat orang ni. Tak nak cakap gitu tu. Nah, hak Umar buat tu hak Nabi dah. Gitu. Nah, sahabat hak kibar-kibar yang besar-besar ada sampai Sayyidina Umar tu. Tak ada seorang pun hak menentang. Ada wan Umar buat 20 nak lapar Nabi buat mula. Tak ada. Senyap. Mana ijma' sekalian sahabat. Itu. Jadi kalau kita nak buat lapar tak ada masalah. Jangan royak hak ni hak Nabi, hak 20 tu hak Umar. Jangan. Hak lapar hak apa? Hak kita. Tu. Hak kita tak gerak esok nak kerja ke apa ni. Kita buat lapar. Nah, pada iman kita lemah ni lah. Nah, itu. Baik. Kalau gitu cerita ni walau Sayyidina Umar cerita sebenarnya mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Umar? Anna rajulan kana fil umamil madiyati. Bahwasanya ada satu orang laki-laki adalah dia ni setengah daripada umat-umat Nabi yang dahulu-dahulu. Lagu mana dia ni? Yajtahidu fil ibadati. Bersungguh-sungguh dia dalam buat amal ibadat. Kuat rajin semaya. Orang lain semaya tu setakat hitam rahi. Paling terik pun berasak. Dia tak berapi dulu. Kuatnya. Apa tak ada ni. Kuatnya semaya. Wa yushaddidu ala nafsihi. Bersangatan ekstrim di atas nafsu dia. Kuat lawan nafsu ni. Kuat mujahadah. Kuat lawan nafsu. Orang lain pokok puasa kena. Agak sepinggir nasi. Kena lauk sedap 3 pinggir. Meninggal-ninggal tu sunat. 3 pinggir tu. Dia tak. Buka khusus buti wakhemu tupuk belah 2. Separuh lagi nanti buat sahur kat dia. Kuat orang lawan nafsu kuat. Tapi kata Sayyidina Umar, wa yaqnatun nasa min rahmatillah ta'ala. Tapi perangai dianya memutus ia akan manusia yang lain daripada rahmat Allah. Dia pandai manusia ni semua ahli neraka belaka. Lagi tu sikit wa amal adalah sikit, lepas tu buat dosa banyak pula tu habis gitu itu ahli neraka belaka tu. Semua orang ni ahli neraka belaka bagi dia. Tengok. Kemudian summa mata, kemudian mati laki-laki ni.
Faqala, maka bila mati akhirat esok dia bercakap dengan Tuhan. Faqala ya Rabbi mali indaka. Dia kata ke Tuhan, ya Rabbi, hai Tuhanku, mali indaka. Apa balasan baik aku di sisimu? Oh, dah kuat-kuat amat ibadat ni. Rajin mujahadah. Toke dak harap balasan baik. Nah, kita hak terawih lapar ni pun nak syurga tak sini neraka, betul tak? Ya Allah, nak redamu ya Allah, nak ke syurgamu. Minta berlindung daripada murkamu, daripada nerakamu. Kita hak malah hangit gini nak ke syurga juga. Apatah lagi orang hak rajin kita semua amat ibadat ni, tentu-tentu dah dia harap balasan baik daripada Allah. Bila dia tanya Tuhan lagu tu, lalu Tuhan jawab, faqalallahu ta'ala an-naru, neraka. Cuba bayar ke kalau kita duduk tempat dia. Nah, rajin ni kalau kita hak malas ni, dah rasa neraka tu dia. Sudah mulai dongeng malas pun. Nah. Dia ni rajin ni. Nah, kita hak malas ni pun kalau Tuhan jawab lagu ni, hoi, jerit tak ada arah dah weh. Tuhan, kalau orang lain jawab neraka tak apa lagi, pokmu kau neraka tu. Nah, pokmu kau. Senang. Ni Tuhan sendiri. Nah, memang milik dia dah neraka ni. Dia nak sumbang siapa ikut dia. Tu tengok. Bila Tuhan kata neraka tempat dia, qala rajulu, lalu kata laki-laki tadi, ya Rabbi, hai Tuhanku, fa aina ibadati wajdihadi. Kemana habis amal ibadat aku hak banyak-banyak mula. Wajdihadi, bersungguh-sungguh aku lawan nafsu mula banyak kuat mujahadah dulu. Kemana habis? Tak ada sehabuk pun. Nah, sampai kau neraka mu malah aku. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala jawab ke dia, innaka, sesungguhnya engkau, kunta, adalah engkau, taqnatun nasa, engkau memutuhkan akan manusia, min rahmati, daripada rahmatku, fid dunia, di dunia mula. Mula perangannya suka duk putuhkan orang daripada rahmat Allah. Tengok. Jangan kata hak ni. Ada dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi cerita, samaratu akhwani ya'buduhuma ya'budullah. Nah, samaratu akhwani, ada dua adik-beradik zaman Bani Israel mula, ada dua adik-beradik. Nah, ahaduhuma ya'budullah wa ukhra yusihi. Salah seorangnya kaki ambil ibadat pada Allah, salah seorangnya kaki maksiat. Wa fi dzati yaumin, pada satu harinya, qala al-'abid minhuma lil-'asi. Lalu satu harinya kata abang dia hak kaki wa amal ibadat kepada adik dia hak kaki maksiat. Dia katakan, la tadkhulannan nar. Wallahi la tadkhulannan nar. Wa la yaghfirallahu lak. Demi Allah, pasti Allah akan masukkan kamu dalam neraka. Dan tidak sekali-kali Tuhan akan hapus dosamu. Tengok. Hebat dia tak sini. Tu dia putuskan ni putus adik dia je. Ni dak ni habis manusia masuk neraka. Nah. Falamma tawaffahuma, tak kala mana mati kedua-duanya, Allah waffaqa baina yadayhi, Allah hipung dua orang adik-beradik tadi. Wa qala Allahu minhuma lil 'abid, lalu Allah Taala kata kepada abang dia kaki wa amal ibadat. Tuhan tanya kan, manil ladzi adzinaka an tatali alayya? Siapakah yang mengizinkan kamu memutuskan mana-mana hamba-Ku daripada rahmat Aku, dengan makna manil ladzi adzinaka an tatali alayya? Siapakah yang mengizinkan engkau mengambil kerja Aku sebagai Tuhan? Sudah. Tanya mula kerja ke apa? Pak Mat. Kerja dari bala lagi. Dari bala lagi je. Lepas tu, mana nampak kau jadi Tuhan mula? Sudah. Jawab aku kan. Kalau Tuhan tanya lagi tu tanya jawab aku kan. Tak terjawab lah jawab dia kan. Akhirnya abang dia hak kaki wa amal ibadat masuk neraka. Adik dia hak kaki maksiat masuk syurga. Pasal apa? Pasal abang dia ketika mana dia kata ke adik dia, mu ni demi Allah akan masuk neraka, Tuhan tak apa dosa. Dalam hati dia rasa aku tentu dah ahli syurga, aku tak aja buat maksiat. Amal ibadat aku banyak. Tengok. Dia putuskan hamba Allah daripada rahmat Allah. Adik dia masuk syurga pasal apabila abang dia kata lagu tu, serta merta hidayah Allah Ta'ala masuk dalam jiwa dia, tobat dia daripada maksiat. Allah. Itu tengok. Bila laki-laki ni Allah Ta'ala kata, mula suka putus ke orang daripada rahmat Aku, sedangkan rahmat Aku sangat luas, rahmat Aku lebih terdahulu daripada marah Aku, fa ana aqnatukal yauma min rahmati,
maka aku hari ini aku putuskan mung pada hari kiamat, hari akhirat ni daripada rahmat aku. Mung pula kena putus daripada rahmat. Maka sebab tu tak boleh kita ni memutuskan mana-mana hamba Allah daripada rahmat Allah. Nah, walau bagaimana kita nampak dia jahat sekalipun. Gitu. Nah, tengok dia tu teruk benar lah. Nah, supaya Abu Lahab muka dia tu ni. Muka lagu mana Abu Lahab kita boleh tengok dia tu ni. Mana muka tu jahat lah nampak. Kadang-kadang buat kerja dosa ni bukan setakat hitam hati tahu tak. Pakai muka ni keru. Dia bukan hitam negara tu dah. Hitam negara pun kalau dia tu orang juru soleh. Kita tengok muka dia macam ada cahaya. Cerah, cahaya, nur, sedap tak. Nah, tapi orang walau cerah lagu mana kulit muka pun tapi hati dia tu banyak sangat dosa. Kadang-kadang hitam ni pakai muka. Mana keruh? Tengok muka keruh. Dosa banyak. Walau gitu sekalipun tak boleh kita putus hamba Allah daripada rahmat Allah. Tak boleh. Lepas tu, kita kena bersifat dengan sifat husnuzan ma'a ibadillah wa su'zan binafsihi. Sangka baik dengan hamba Allah dan jahat sangka dengan diri sendiri. Gitu. Jadi kita terbalik. Nah, baik sangka dengan diri sendiri, jahat sangka dengan hamba Allah. Itu kita, saya ahli syurga mesti. Orang lain tu belum tentu lagi ahli syurga. Kita kayak gitu. Hak disuruhnya kita jahat sangka dengan diri sendiri. Teruk aku, malah aku, banyak dosa aku buat. Orang lain tak tahu. Orang lain barangkalinya ahli syurga. Orang tu walaupun nampak jahat dia. Bagaimana kita nak bersifat dengan husnuzan ma'a ibadillah wa su'zan binafsihi? Payah. Melainkan kita kena ingat sama-sama. Allah Ta'ala firman dalam Quran, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah Ta'ala cerita kata di dalam malam adanya siang. Di dalam siang adanya malam. Artinya kita kena tadabbur ayat tu. Lagu mana tadabbur di dalam siang adanya malam, di dalam malam adanya siang. Yakni kita tengok orang tu walaupun gelap. Nah, malam ni sifatnya zulumat. Gelap ke? Ada tidak tak pasal lampu kerana gelap sifat dia. Dosa sifatnya zulumat. Innal 'abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuqtatun saudah. Hamba bila buat dosa tu Allah Ta'ala masuk dalam hati dia titik hitam, dukhan hakikat asa hitam. Maka bila kita tengok seorang itu seperti malam, mana? Dosa. Nah, fajir, jahat. Maka kita anggaplah dia seperti malam yang mana Tuhan kata di dalam malam adanya siang. Barangkali ada amal-amal kebajikan, ibadat-ibadat yang dia kerjakan dengan secara tersembunyi. Tidak ada orang yang melihat, tak ada orang tahu. Barangkali ada dalam diri dia, wallahu a'lam, kita tak tahu. Abdul, baru kita boleh suka baik dengan orang. Betul tak? Kita ni pula walaupun siang, ada ni siang sifatnya nur, cahaya. Tengok cerah belakang ini. Nyepiah, nyonya sokok, nyonya jubahnya. Nah, nyonya serban, nyonya jangguknya, celok lagi, sugi kiri kanan telinga, wasebeh paluk tekok, dua belah lah ni jubah. Labuh, heret habis hayat-hayat tak angin apa semua. Nah, hebatnya nampak supaya seperti orang soleh. Cahaya, nur, seperti siang kita. Tapi ingat, Tuhan kata di dalam siang adanya malam. Artinya, kita tahu dosa apa yang kita buat. Orang lain tak tahu. Sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah tahu apa yang ada dalam rumah dia. Orang lain tak tahu. Kalau kita boleh tadabbur siang dengan malam pada diri kita masing-masing manusia, cukup kita boleh bersifat dengan sifat husnuzan ma'a ibadillah wa su'zan binafsihi. Sangka baik dengan mana-mana hamba Allah dan jahat sangka dengan diri sendiri. Bila kita bersifat dengan dua ni, barulah kita tidak memutuskan mana-mana hamba Allah daripada rahmat Allah. Habis. Boleh lagi kan? Kau berapa kalau sudah? Kau berapa? 12.5. Jauh kita nak gelik setengah bodoh pula ni. Pukul apa? 10.30. Boleh kan? 10.30 lewat mana sikit lagi. Nah. Tu satu lagi tengok. Ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi sabda,
Nabi kata mana? Anna rajulan lam ya'mal khairan qattu illa tauhidah. Bahwasanya ada satu orang laki-laki lam ya'mal khairan qattu, tidak pernah beramal langsung kebaikan. Qattu tu mana langsung pun tak buat. Kita buat gak tarawih lapis ni. Dia langsung tak buat. Nah, semaya wajib tak buat, puasa sunat tak buat, puasa tak ada kebajikan langsung. Illa tauhidah, melainkan dia hanya beriman dengan Tuhan itu satu ya. Nah, tak ada langsung amal kebajikan. Tak rajin puasa, tak rajin semaya, tak rajin buat amal kebajikan langsung. Bila tak rajin buat amal kebajikan, bermakna buat amal kejahatan. Itu maksud. Bila tak buat amal kebaikan, mana buat amal kejahatan. Dia tak ada orang mukmin duduk saja. Mak buat apa? Duduk saja ya. Oh pelik, duduk saja. Mana baik pun tak, buruk pun tak. Duduk tengah-tengah gitu. Tak ada. Orang mukmin tak ada istilah duduk saja. Ni. Kalau dia buat baik, buruk dia tak buat. Kalau dia buat buruk, benda baik dia tak buat. Gitu lah. Itulah gitu. Tak ada istilah duduk saja dah. Artinya kalau seorang ni Nabi kata tak pernah langsung buat amal kebaikan, bermakna dia ni buat segala-gala amal kejahatan. Melainkan saja dia ni mengesahkan Allah Ta'ala. Ada. Tengok lagu mana cerita dia. Falamma hadarahul mautu, maka tak kala mana hadirlah akan dia laki-laki tadi tu oleh mati. Maknanya dia sakit-sakit dekat-dekat nak mati. Dia tahu kata sakit aku ni mati dan mengaku ni. Nah, maka tak kala tu qala li ahlihi, dia pun kata kepada ahli keluarga dia, pesan kepada ahli keluarga dia. Dia kata kena, idza ana muttu, apabila aku mati nanti, fa ahriquni bin nari, mubakar jasad aku dalam api. Jangan tanah dalam lubang tanah jangan tanah kubur jangan. Ambil jasad aku bakar dengan api. Lepas tu hatta tad'uni ramadan, kemudian mu biarkan jasad aku dalam api tu sehingga jadi debu, abu. Jadi abu. Sebab apa ni? Dia nak lari daripada Tuhan. Dia lari ke Tuhan. Ni. Tu. Mu biarkan tubuh aku dalam api sehingga aku jadi debu, jadi abu. Summa zaruni fil bahri fi yaumin rihin, kemudian membuailah abu mayat aku tadi tu di laut bila pada hari angin bertiup kecil. Jangan buai dulu mana kalau tengok angin tu suruh laju, dia buailah abu. Fa fa'alu, ahli keluarga dia buat sungguh. Kau jahil kan? Tok laki pun jahil. Bini anak kalau lebih pada tu lah juganya. Sebab tu kalau kita nak anak kita soleh-solehah, bini kita solehah, kita suami kena soleh dulu. Dah? Ni suruh anak hari seorang. Maya no. Dia minum kopi sokok lepas TV tengok Netflix. Tak jadi gitu. Nah, kadang-kadang kita ni tak kena suruh anak kita orang suruh. Kita sendiri mari tu anak kita akan ikut. Nah, dilalatul fi'liyah aqwa min dilalatil qawliyah. Pengertian daripada perbuatan itu lebih kuat daripada pengertian dengan percakapan. Orang psikologi bukan kata lagu tu. Nah, mana kita nak suruh anak kita tu tak payah banyak sangat. Jangan tak suruh langsung. Buat kita saja. Anak kita tak suruh tak boleh juga. Kena suruh juga. Tapi bukan banyak kau suruh. Banyak kau praktikal kita diri sendiri. Anak kita akan reti melalui perbuatan kita. Itu dah. Jadi kalau suami pun tolol, jahil, jahat, memang lah bini anak sama Allah lah juga. Maka sebab tu bila tu lelaki dia atau pok dia pesan kata bakar mayat dia, maunya bakar sungguh kan? Fa'alu katanya. Tu makanya buat sungguh. Bila lagu tu faizan, maka tiba-tibanya huwa ia laki-laki tadi fi qabdatillahi ta'ala, di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, lalu Allah ta'ala firman, tanya dia. Tuhan tanya ni bukan Tuhan tak tahu. Nah, Tuhan Maha mengetahui. Lepas tu Tuhan tanya pasal apa? Pasal supaya kita yang tak tahu ni tahu. Tuhan tanya mana? Tuhan tanya ma hamaluka ala ma fa'alta. Ma apakah hamaluka yang membebankan engkau ala ma fa'alta, di atas barang yang engkau kerjakan. Mana gapo yang mu stres, siapa mu pesan keluarga mu buat lagu tu.
Mustareh kau gaponya. Nah. Faqala ar-rajulu, lalu jawab oleh laki-laki tadi, makhafatuka ya Rabbi. Aku tu sebab takut sungguh kau. Dek ni takut sungguh. Nah, sangat-sangat sakit tak perlu fikir nak agak gapo, tak ada satu buat. Amal ibadat tak ada rasa. Pok kita ni ada juga, nah, puasa kita puasa. Nah, semaya 5 waktu dak tinggal. Tarawih bulan 8. Ada juga buat amal ibadat tu. Sedekah pun ada, seria 2 ya. Nah, mana saat-saat nak mati tu, ya Allah, amal ibadat aku ada banyak tu aku haraplah murahmatilah aku. Nah, kita ada juga nak berharap ke Tuhan, ada juga buat amal ibadat. Laki-laki ni rasa tak ada buat amal ibadat. Nak harap ke apa? Takut sungguh dia ke Tuhan. Siapa dia nak lari tak sejuk dengan Tuhan, tu dia pesan ke keluarga dia, bakal jadi debu, abu, tahun laut. Nah, dia duk ingat kata Tuhan tak jemput cahaya lah Tuhan. Nak mana muka cahaya juga dah. Nak mana muka cahaya. Lalu Nabi SAW cerita, faghfara lahu biha, maka Allah Ta'ala ampun baginya laki-laki tadi itu, biha, dengan sebab takut dia kepada Allah. Wahwa, padahal ia laki-laki tadi lam ya'mal khairan qattu illa tauhid, tidak pernah beramal dengan amal kebajikan langsung melainkan hanya percaya bahawasanya Allah tu bersangatan satu. Tengok. Maka sebab tu kita tu tak boleh pandai hina kepada mana-mana hamba Allah. Nah, sebab kita tak tahu hujung jatuh dia ke kita ke hak baik. Innamal a'malu bi khawatimiha, hanya saja amal tu dikira yang akhir. Sekarang ni nampak seperti kita baik, saat mati kita tak tahu. Nah, maka sebab tu, nah, jangan kita putuskan diri kita sendiri daripada rahmat Allah, dan jangan kita putuskan mana-mana hamba Allah yang lain daripada rahmat Allah. Panjang lagi kalau nak baca ni, boleh lagi ya? Nampak nungging dah sikit tu belakang. Tapi hak ni panjang. Wa ala hadza, dan atas hadis Nabi inilah hikayatun, ada satu hikayat cerita, anna rajulan, bahawasanya ada satu orang laki-laki mati ia ala ahdi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa dulu ada satu orang laki-laki mati di zaman dia. Fakarihan nasu, maka benci oleh manusia, ghaslahu wa dafnahu li fisqihi. Manusia tu benci nak mentajhizil mayit, nak urus jenazah dia, nak tanah dia, nak mandi dia, nak semaya ke dia. Benci. Sebab apa? Jahat, fasik. Siapa-siapa orang panggil dia Abdullah Fasik. Nah, Pak Allah Fasik ni, gelar Fasik dekat di nama dia. Jahat sungguh. Siapa orang benci nak urus jenazah dia. Kita ni jangan siapa tahapnya orang benci dek ni. Tapi tak ada lagi lah for kita ni. Nah, ni siapa orang kapus semua benci. Bila lagu tu duduk mayat dia dalam rumah lah, mati lama dah ni, busuk banget bang. Orang lalu depan rumah tu tutup mutuh. Nah, akhirnya fa akhazu bi rijlihi wa tarahuhu fil mazbalah. Maka ada orang ambil kuih dengan kaki. Nah, heret kaki, lepas dalam tu sampah. Allah. Panjang ni nak baca tak? Panjang sampai sini. Cerita dia. Tak sah, ambo kekah lah. Nah, tiba-tiba ambo kekah. Kalau baca panjang ni sampai bawah ni cerita dia habis. Nah, jadi kekah ceritanya. Nah, kekah ceritanya fa auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Allah Ta'ala wahyu ke Nabi Musa alaihissalam. Qala ya Musa, Tuhan kata, "Hei Musa, mata rajulun fi mahallati fulanin fil mazbalati wa huwa waliyun min awliyai." Tuhan rakyat ke Nabi Musa, "Hei Nabi Musa, ada satu orang laki-laki mati di tempat tu sekian-sekian. Orang letak mayat dia dalam tu siapa? Zibalah, dalam mazbalah, dalam tu siapa?" Tunggu majlis pemadaran mayat tu sini. Letak di pelupus siapa? Nah, padahal Tuhan kata wa huwa waliyun min awliyai. Tadi dia tu wali daripada wali-wali aku. Pendek ceritanya tak usah bacalah. Nabi Musa pergi dari sini. Dia tanya, duk mana laki-laki? Oh, kamu dia kata mati sungguh. Nah, lepas tu duk mana mayat dia? Kami buat tu siapa? Apa buat tu siapa? Jahat ni ya Nabi Allah. Jahat gila babi ni. Nah, jahat nak
kapu masa hidup tu. Orang benci belaka. Tak ada siapa dia nak saing dia ni. Lalu Nabi Allah Musa kata, tak apa, bawa aku pergi jumpa. Aku nak, aku diwahyu oleh Allah untuk urus jenazah ni. Oh, bengok kampung. Mana? Tu lihat. Nah, tu. Bila urus siap, lalu Nabi Musa kata, ya Tuhan, orang kampung ni kata dia jahat. Mu kata dia wali. Tuhan kata betul tu, orang kampung yang betul. Tak salah dah orang kampung dia betul. Tapi ada benda orang kampung tak tahu. Nah, mana? 3 perkara dia ni buat hijab. Ni yang kita ayat ni. Di dalam malam adanya siang. Apa? Yang pertama dia mengadu sama Tuhan, ya Allah. Nah, aku mendatangi maksiat. Tiap-tiap kali lepas aku mendatangi maksiat, aku benci nak mendatangi maksiat. Aku tompak padamu. Tapi aku buat pula batu, ya Allah. Aku harap kepada rahmat-Mu. Satu. Yang keduanya, aku ni cinta kepada orang baik, orang soleh, orang tok guru, tok lepak, lebih daripada aku sayang kepada sayang aku hok sama disko, sama jahat, sama cocok bitel ni. Sama tolong, sama togok agak ni. Tu, yang kedua. Yang ketiga, apa hok laki-laki ni buat? Iaitu setiap kali dia dapat rezeki yang halal, maka dia pisahkan daripada rezeki yang haram, maka dia akan belanja orang-orang soleh dulu. Ada ni berbanding dengan orang-orang yang jahat, sayang sama pasik dia. Ni. Tu. 3 perkara ni lah Musa menyebabkan dia tu termasuk waliyum min awliyai. Itu panjang kalau baca ni tak habis lagi ni. Buku sebelah tak habis lagi sampai bawah ni cerita dia. Ni. Itu nak cerita kata ada manusia tu kita lihat seperti malam. Orang kapuk semua kata jahat, pasik belaka. Tapi di sisi Allah barangkali dia diampun oleh Allah, dimaaf oleh Allah, dan Allah Ta'ala rahmat dia dengan syurga balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum hamba nak tutup ni, sebagaimana hamba bersedah kabar rohnya, minta supaya umum. Barangkali surah kita ni tak tahu lama mana dah hamba tak lagi ni, berapa tahun tak lagi masuk dengan PKP, bertahun-tahun dah rasanya. Bertahun-tahun dah. Jadi untuk pengetahuan para hadirin jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah, pondok kita di Sungai Buloh kalau kita menyewa tu, alhamdulillah kita telah berjaya beli 2 ekar tanah. 2 ekar tanah ni harganya 1 juta. Selesai dah. Diletak atas nama Pertubuhan Pondok Rumi Sufi Jawi. Lepas tu siap dah orang panggil apa nama tu? Betul tanah orang panggil ni, betul tanah tu bukit, kita kena betul kau semua, habis 50,000 dah situ. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki daripada Allah Taala-nya, lepas raya ni kita nak startlah membina komplek pondok di atas tanah tersebut. Yang mana komplek tersebut tu terdiri daripada masjid 2 tingkat, asrama pelajar 2 tingkat, kemudian pondok orang dewasa pun ada, rumah-rumah guru, serta pula pejabat, maktabah, koperasi dan sebagainya lah. Tu orang panggil komplek pondok. Yang mana belanja yang ditelannya setakat ni lah hak kontraktor waktu big. Orang panggil apa? Harga semua sekali pembinaan tu 9,434,952 ringgit Malaysia. 9,434,952 ringgit Malaysia. Dia tanya, "Wan, ustaz ingat angka? Tiap-tiap kali nak tidur tu zikir semua tu." Ya Allah, nak iman 9 juta ni, ya Allah. Jadi kakak ni hak kita hadanya dialah 25,000 ringgit. Daripada 9 juta tu kita baru ada 25,000 ringgit. Jadi malam ni nya hamba bawa pelajar pondok kita duduk luar tu, duduk tunggu tu, bawa CJ wakah. CJ wakah ni ialah jual beli bata. Asalnya kita nak buat jual beli tapak biar cepat. Tapi bila kontraktor kira-kira jual beli tapak ni dia mahal. Dia setapak jatuh ke 100. Jadi kalau 100, payahlah orang nak wakah tu. Bukan kakak-kakak zaman-zaman susah duit lah ni 100. Jadi hamba minta supaya kecil lagi. Jadi bila kecil lagi, ambil kira bata. Tapi bukan beli bata saja. Mana semi pasir gapo ia berlaku ada sebata tu. Harganya RM 20. Jadi lama tu RM20 sebata. Beli mana bata?
Atas langit mana beli? Dengan malaikat Jibril ke mana 20. Sobato 20 ringgit. Bukanlah. Pasir, besi, semicah belakang dah atas sobato. Dia ada tu hak mahal mana kita pun tak reti tu. Batu tu murah ya. Tak silap dalam RM5 dah. RM5 ke RM6 ke batu tu. Tapi oleh kerana capur habis tu jadi RM20 sobato. Jadi siapa-siapa wakaf RM20 tu kita ada sijil dah siap. Mana kalau dia wakaf dia boleh ambil setepi. Kalau dia wakaf tu orang lain juga, maksudnya orang lain kirim ke dia. Bukan orang lain hok mati dah. Hok hidup lagi kirim ke dia. Maka dia ambil banyak sikit lah untuk orang lain tu juga sijil tu. Tapi kalau dia seorang tu RM50 atau RM100. Contoh dia RM100 dia seorang, mana 5 keping bata. Dia ambil so jugalah. Dia ambil so juga. Dia tak penting mana sijil ni, cuma lillahi ta'ala, hotelnya lillahi ta'ala. Sijil tu kena kenangin je. Sebab apa? Sebab ada gambar-gambar dalam sijil tu. We ingat-ingatlah sikit. Lama jumpa saya Ustaz ingat lah ni. Tak siap pondok Ustaz kalau saya tak wakaf RM20 tu, jangan duk sombong sangat lah. Tu yang sebenarnya. We kenangin lah. Itu. Jadi kalau orang tak ada bawa duit lagi, boleh transfer. Boleh transfer boleh. Minta pelajar kita tulis itu transfer. Sebab nantinya nak kira tu, warna duit tak ada, transfer. Boleh cek di akaun bank pula situ. Kemudian kalau ada orang tu tak bawa, tak ada duit RM20. Ya ada juga bawah pada RM20. Tapi nak juga wakaf. Maka kita sedia tabung. Tabung ada tu. Besar agak tu saya nyepak tabung kata ni. Hak muslimat pun ada. Hak tu bolehlah bawah pada RM20. RM10 ke RM5 ke mananya bolehlah seming. Tu. 2-3 batu-batu 2-3 pasir ni. Tu boleh lah tu. Masuk lah tu. Mudah-mudahannya kita pakat batulah. InsyaAllah kalau ada 800,000 katanya kontraktor, 800,000 lepas puasa kalau ada 800,000, insya-Allah boleh jalan projek. Kalau ada 800,000 nak sejuta kalau molek kan. Tapi tak tahu lah tu. Atau rezeki kedua wallahu a'lam. Cumanya kalau tak cukup 800,000 ke 800,000 ke atas, maka tak nak jalan lagi lah projek tu. Nak tunggu cukup tu dulu. Itu dulu. Jadi hamba rasa cukup setakat tu. Dari mana-mana berwakaf tu, hamba senantiasa doa lah. Mudah-mudahannya panjang umur, murah rezeki, mati dalam iman dan Islam, masuk syurga bi ghairi hisab au hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.